Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Azhar Syafina Mati Sukri daripada kelas 4 Gamma. Serangan Jepun terhadap negara kita ni, dia ada melakukan 3 pendaratan. Pertama, Jepun membuat pendaratan di Thailand. Bila dia mendarat di Thailand, dia memasuki Kedah. Kemudian dia berpecah kepada 2 kumpulan, iaitu satu ke Pulau Pinang dan satu lagi ke negeri-negeri pantai barat. Kumpulan yang ke Pulau Pinang akan mara melalui pesisir pantai dan satu lagi akan mara ke negeri-negeri pantai barat mengikut jalan darat menuju ke bandar utama. Jepun juga membuat pendaratan di Kota Baru. Daripada Kota Baru tu, dia akan terus ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Dan yang terakhir iaitu mendarat di Miri. Daripada di Miri, mereka terbagi pada 2 pula, iaitu ke Kuching dan Sibu dan satu lagi ke Sabah. Yang ke Sabah akan menduduki bandar-bandar utama di kawasan tersebut. Terbahagi pada 3 dasar utama, iaitu pertama, dasar pentadbiran. Pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun telah perkenalkan satu pemerintahan, iaitu Pemerintahan Tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu telah digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan seterusnya diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang terletak di Singapura. Singapura telah dikenali sebagai Shonan-to, manakala Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru. Tapi pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera diasingkan pentadbirannya. Ini sebab terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara semasa pentadbiran British dan Belanda dulu sebelum Perang Dunia. Jadi Sumatera pun diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-25, iaitu yang berpusat di Bukit Tinggi Sumatera. Tapi Tanah Melayu pula diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-29, iaitu yang berpusat di Taiping, Perak. Daripada aspek dasar terhadap Raja-Raja Melayu, pentadbiran tentera Jepun telah mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Raja-raja ini juga diberikan bayaran pencen seperti yang diterima sebelum perang. Biarpun kedudukan mereka sebagai Sultan Negeri masih dikekalkan, tapi Raja-Raja Melayu ini tetap diletakkan di bawah pengawasan Gabeno Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Akhir sekali, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun juga memberi peluang kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman untuk naik pangkat ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah ini adalah semata-mata untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan untuk mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun seterusnya menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda ataupun Kowakurenjo untuk melatih dan menanamkan semangat perjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Selain itu, daripada segi dasar ekonomi, akibat kemelesetan ekonomi, tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan, iaitu terdapat 3 jenis sistem. Pertama, rancangan pengeluaran 5 tahun. Kedua, jawatan kuasa penyelidikan bahan. 2 sistem ini mempunyai fungsi yang sama, iaitu untuk mengawal selia perlupusan barangan dan seterusnya mereka membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Sistem yang seterusnya ialah rancangan perindustrian 5 tahun. Sistem ini bertujuan untuk membangun industri tempatan. Caranya, mereka akan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Selepas sistem ekonomi kawalan ini dilaksanakan, mata wang Jepun dicetak untuk menggantikan mata wang yang digunakan oleh British.
Layanan terhadap penduduk. Tentera Jepun melayan setiap penduduk di tanah Melayu berbeza bergantung kepada kaum mereka. Bagi kaum orang Melayu, tentera Jepun melayan dengan baik. Hal ini untuk mendapat sokongan mereka iaitu peribumi bagi melicinkan pemerintahan. Manakala bagi bangsa Cina, mereka dilayan secara kejam. Ini berlanjutkan permusuhan daripada Perang Cina-Jepun yang berlaku dahulu. Oleh itu, orang Cina pun dipaksa untuk membayar sejumlah wang sebagai hukuman akibat penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Akhir sekali, kaum India. Kaum India dilayan baik oleh tentera Jepun. Tentera Jepun juga membantu menubuhkan tentera kebangsaan India. Selain itu, orang India digalakkan untuk menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan ini diberikan adalah semata-mata untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun untuk menguasai negara India. Namun begitu, ketiga-tiga kaum ini juga dilayan secara kejam. Sebagai contoh, mereka dipaksa menjadi buruh di landasan kereta api maut. Dalam pembinaan landasan api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Seterusnya, pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Seterusnya, kerjasama MPAJ dan Force 136. Pada bulan Disember 1943, MPAJ dan Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun. Dalam perjanjian ini, MPAJ telah memperoleh bantuan seperti senjata, ubat-ubatan, keuangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJ. Terdapat gerila Cina seperti Parti Kuomintang yang turut menentang Jepun. Mereka telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army OCAJA atau dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Selain itu, gerila KMT juga bersetuju untuk bekerjasama dengan MPAJ atau PKM dalam menentang tentera Jepun. Kronologi kerjasama Force 136 bermula pada Disember 1944, anggota Force 136 telah berjaya mendarat di Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Gerik iaitu Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman. Mereka telah menubuhkan askar Melayu setia. Seterusnya, Januari 1945, anggota Force 136 berjaya mendarat di Raub Pahang. Dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub, Yok Mahidin, gerila Wataniah Pahang pun ditubuhkan. Dan akhir sekali, pada Februari 1945, Force 136 berjaya mendarat di Kampung Kuala Janin, Kedah. Gerila Melayu Kedah dapat dibentuk hasil bantuan pegawai daerah Kedah dan Tuku Abdul Rahman. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Pertama, Operasi Semut. Operasi Semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebahagian daripada kempen tentera bersekutu dalam menentang Jepun di Sarawak. Ia dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia, SRD. Hal ini untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan dalam melancarkan perang gerila terhadap Jepun. Pada bulan Mei 1945, anggota SRD telah mendarat di kawasan tengah dan timur laut Sarawak. Anggota ini terdiri daripada tentera Australia, British dan New Zealand. Rekod tempatan yang dikenali sebagai gerila semut diambil daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut. Kemudian, orang Iban dari Rajang menyertai perjuangan SRD. Kepakaran gerila semut ini penting untuk menentang tentera Jepun kerana
Kebanyakan mereka ialah penduduk tempatan. Oleh itu, mereka mengetahui banyak selok-belok bumi Sarawak. Gerakan kedua ialah pemberontakan Jesseltown. Pemberontakan ini dikenali sebagai pemberontakan Double Ten, iaitu penentangan terhadap penduduk tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok. Pada bulan Oktober 1943, kumpulan Albert Kwok telah melancarkan serangan terhadap kemudahan Jepun seperti pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera diraja Jepun. Oleh itu, Jepun menyerang balas dengan pantas dan cepat serta kejam. Mereka telah mengepung kampungan di pesisiran pantai, seterusnya mengebom dan menyerang perkampungan tersebut. Beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa untuk mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Pada bulan Disember 1943, Albert Kwok pun menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas Jepun terhadap orang-orang awam. Beliau bersama-sama 175 orang lain kemudiannya dihukum bunuh di Petagas, manakala 131 orang lagi dipenjarakan di Labuan. Terdapat juga pasukan gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Datu Mustafa Datu Harun. Kronologi kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Pada 6 Ogos 1945, bom atom Little Boy telah digugurkan ke atas bandar Hiroshima. Kemudian pada 8 Ogos 1945, Kabinet Jepun bermesyuarat untuk memutuskan sama ada ingin meneruskan peperangan atau tidak. 9 Ogos 1945, bom atom kedua iaitu Fat Man telah digugurkan ke atas bandar Nagasaki. 15 Ogos 1945, Maharaja Hirohito umum Jepun menyerah kalah. Tetapi Jepun meminta Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh semua pihak bersekutu. Jepun selepas mereka menyerah kalah. Pada 3 September 1945, pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang iaitu selepas 3 minggu kekalahan Jepun. Pada 10 September 1945, pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37 iaitu Lieutenant General Masao Baba telah menyerah kalah di Surrender Point Labuan. 11 September 1945, Major General Hio Yamamura pula menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera laut Australia HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak. Seterusnya, 12 September 1945 menyaksikan bahawa Lord Mountbatten iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara telah menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura. 13 September 1945, General Teizo Ishiguro menyerah kalah kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur. Dengan penyerahan kalah tentera Jepun, ia menunjukkan tamatnya pendudukan Jepun di negara kita yang berlangsung hampir 3 tahun iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.